Assalamualaikum. Dah start lah, weh. Dah start lah. Apa ni? Hai, Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. Tok dan ni apalah dia. Janggut ni terlupa pula makan. Aduh, producer pun tak cakap action ke apa. Tak dengar dah ni main rolling je. Buat malu je tengah live gini. Aduh. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan ke episod yang amat istimewa. Istimewa episod 4 dia. Ini adalah tentang Mengejar Lailatul Qadar. ini dah nak masuk 10 hari akhir Ramadan ni. Macam mana puasa anda? Allah. Macam mana? Macam mana your puasa? Doing Okay. good? Tiba-tiba pula. Doing good? Doing good eh? Yeah. Dia dah nak last 10 days ni, last lap orang cakap kan. Yes. Ha. Kejar all out. All out je. Malam Lailatul Qadar ni amat istimewa tau. Aduh. Okay, before we go to the episode itself, kita need to thank our sponsor. Yes, of Our course. Abang Handsome. Abang Sado, Abang Handsome. Ui, Firdausi. Itu Yeah. dia. Kalau anda nak cari rumah yang masih tengah cari rumah susah ke, kan? Telefon lah. Abang Firdausi ada. Ada. He got your back, bro. Facebook dah apa ayo? Firdausi. IG dah apa dah ayo? Firdaus Jack Z. Macam Jack. YouTube apa? Firdaus Z. Dan kalau tak nak message je kat social media ke apa, telefon je. Telefon. Nombor dia 94592866. Okay. Kalau bahasa Melayu 94592866. Itu dia. Itu dia. Sekarang semua dah ada nombor Abang Firdausi. Thank you so much Firdausi for sponsoring us. Okay, back to our episode Mengejar Malam Lailatul Qadar. Ayu tahu apa tak itu erti Lailatul Qadar? You tahu, I know it is a special night. Okay, but I don't know mendalam about it. So samalah kita. Yeah, so that's why we got the ustaz and our Abang Syahid to tell you more about it. Yes. Dan dalam Lailatul Qadar ni bila kita mengejar it's within the last 10 days. So dalam last 10 days ni tu sedih jugalah kan, tinggal Dah nak 10 hari habis. kan nak habis, tapi alhamdulillah Tuhan kasih kita peluang untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi Ayu dah ready belum nak raya? Of course lah, dah beli baju semua. Ini dah tengok belakang. Orang dah standby dah. Standby dah tak tunggu nampak tu tengah bercerita apa Oi. je dah berani. Seronok betul bercerita Kan? Tak nak ajak kita pula tu. Kita kat sini. Kita kat sini dah lupa lah kita ni. Alamak, nanti kena sound jugalah Abang Syahid ni. Lek. Aduh, atuk dia zaman muda lah. Aduh. Jadi itulah kita punya akhir episod yang akan datang ni kan, akan merungkaikan lah. Okay, jadi kalau anda nak tahu Lailatul Qadar apa, Abang Syahid, ready? Take it. Okey, selamat datang ke episod keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ramdan dan Ayu. Aku pun tak nak cakap banyak lah, bulan puasa pun dah hujung-hujung ni kan. Buluk kena jaga jugalah. Okey, baiklah. Diam tak diam dah masuk 10 malam terakhir Ustaz cepat masa berlalu. Macam mana puasa selama 2 minggu? Alhamdulillah dapat konsisten, bukan kata sombong lah, tapi memang alhamdulillah memang kita kena konsistenkan diri. Kena paksa, macam mana pun kita kena paksa. Paksanya terhadap solat fardu terlebih dahulu. Tu kita fokus dulu. Kemudian baru kita tambah. Kalau dapat tambah tu alhamdulillah. Yang tambah-tambah tu saya tak nak ceritalah. Yang penting solat fardu alhamdulillah terjaga. Masa bangun sahur kita dapat subuh. Betul. Kemudian sebelum tarawih dapat isyak. Yang tengah-tengah tu kita isikan lah. Betul. Ustaz Adik lah diam je. Banyak sangat makan. Saya tadi. macam biasalah, kerja banyak. Jadi kerja. Jadi alhamdulillah sembahyang tu dapat. Jadi memang selalu saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan puasa saya mengangkat kedua tangan, ya Allah, permudahkanlah urusanku, urusan dunia pekerjaanku, dan
Urusan akhirat. Urusan akhirat pun. Pasal nak kena balance ni Allah. Saya minta pertolongan Allah supaya saya dapat berpuasa dengan baik, alhamdulillah. Dapat solat dan solat fardu, betul kata Ustaz Fatah. Solat fardu the most important. Dan saya juga alhamdulillah doa pun makbul. Kadang-kadang balik rumah, balik kerja tu 12:30 malam, letih. Semayang, dapat semayang jugalah. Semayang apa? Tarawih. Tapi semayang duduk di atas sejadah kerana penat sangat. Tak kisahlah Ustaz Fatah. Yang penting saya tidak mau ketinggalan sembahyang tarawih ni. Boleh sembahyang duduk, jangan baring pula, confirm tidur ya. Jadi mudah-mudahan lah, saya harap kalau saya boleh, you all lagi boleh yang ada kat luar masih muda boleh lah 1 bulan aja close one eyes. Yang paling muda tu zakat fitrah dah. Itulah sahaja aku mengeluarkan zakat kerana Allah Ta'ala. Besok ya. Hai, dah nak masuk raya belum bayar lagi. Saya pilih yang wajib punya malam Ramadan. Malam Syawal. Malam Syawal lah wajib Ustaz Fatah. Kalau ikut kaum Syafi'i, malam raya tu sudah jatuh hukum wajib. Tapi tak usahlah ikut macam saya. Pasal rumah saya dekat masjid. Saya pun ada kawan Fatah, I transfer you, tolong you bikin ini zakat fitrah. No hal lah. Tapi kalau macam you all, masjid susah nak pergi masjid, tak ada orang kenal, lebih baik lah. Lebih baik buat awal-awal. Tak sama awak terlupa, puasa awak masalah. Okay? Betul. Baiklah, kita sekarang dah masuk 10 Muharram terakhir, di mana kita akan ingin mengejar Lailatul Qadar di mana satu malam tu adalah malam yang mulia Ustaz jadi Ustaz Fatah, apa itu sebenarnya Lailatul Qadar? Mesti ada yang di luar tu diorang tahu, tapi diorang tak tahu apa tu sebenarnya Lailatul Qadar dan sejarah di sebaliknya tu. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan moderator atas soalannya. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan kat sana, macam mana? Sekarang masih berjalan-jalan ke mencari pakaian berhari raya ke, ataupun dah tengah sedia ni? Tengah sedia nak menyambut bulan Lailatul Qadar. Baik, kita nak kena fahamkan terlebih dahulu apa maksud Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni adalah 2 kalimah, 2 perkataan. Laila dengan Qadar. Laila siapa? Bukan Laila Majnun. Bukannya Laila. Bukan itu. Sekali-sekali Ustaz kita nyanyi lah. Baik, jadi Laila ni maksudnya malam. Dia tak ada siang hari. Dia malam. Laila itu malam. Al-Qadar pula, kalau kita lihat Al-Qadar, maksud Qadar, saya suka ambil apa yang dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab, seorang profesor yang tersohor daripada Indonesia. Dia katakan maksud Qadar ni terbagi kepada 3. Yang pertama tu adalah Al-Qadar. Qadar tu maksudnya qada dan qadar lah. Maknanya penetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Qadar itu bermaksud kemuliaan. Kemuliaan itu maksudnya kerana malam itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada manusia untuk mendapatkan malam yang sangat mulia. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah maksudnya, sekejap saya cari mana hilang pula dia. Yang ketiga bermaksud sempit. Ini daripada Profesor Quraish Shihab mengatakan apa maksud sempit tu? Kerana kita lihat pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan semua para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia untuk mengangkat segala amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Jadi disebabkan semuanya malaikat turun, maka sempitlah dunia ni. Cuma kita tak nampak lah. Kalau kita nampak memang kita rasa tak boleh bergerak kan. Kita diam begini kan. Juga TikTok lagi Nobody but you. Okay. Jadi memang kita tak boleh gerak. Jadi itulah maksud yang telah diberikan oleh Profesor Quraish Shihab. Dan kalau kita lihat apakah sejarah sebalik Lailatul Qadar tu, ceritanya begini. Pak Pandi nak cerita beginilah Okey. Ketika Rasulullah SAW sedang berbual, sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabat, Rasulullah menceritakan tentang salah seorang pahlawan daripada Yahudi. Beliau ni sangat kerja keras melakukan amal ibadah. Dia sangat giat. Dia seorang pahlawan. Jadi dia betul-betul bermati-matian untuk agamanya. Jadi bila diceritakan kepada para sahabat pun sangat-sangat rasa macam wow. Ni benda yang best ni. Pasal dia melakukan amalan tu selama 1000 tahun. Jadi para sahabat pun rasa macam I want to be this person. Jadi bila
Bila malaikat Jibril alaihi salam dengar, Allah Subhanahu Wa Taala dengar, kemudian turunkan kepada malaikat Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat kamu sangat kagum dengan seseorang ini. Dia sangat kagum kerana dia melakukan amalan selama 1000 tahun. Maka dengan itu Allah menghadiahkan umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Apabila melakukan Lailatul Qadar itu ibarat melakukan amalan selama 1000 bulan. Maka itulah, maka disebabkan itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima Lailatul Qadar. Kalau kita dapat satu malam ataupun satu tahun tu kita dapat satu Lailatul Qadar, maka kita dah dapat 1000 bulan. Cuba bayangkan kalau kita dapat 10 tahun, 20 tahun. Masya-Allah. Sebab kita lihat perbezaannya kita dengan umat dulu. Umat dulu kalau kehidupan diorang 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, tapi kita cuma 60 tahun, 70 tahun. Nak bandingkan kita nak masuk syurga dengan diorang yang 500 tahun, 600 tahun punya hidup dengan amalan diorang, jauh beza. Jauh. Jadi disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita, at least kita ada fight. Kita ada fight dengan diorang untuk masuk syurga. Kalau kita tak berikan keistimewaan seperti ini, jangan harap kita nak masuk syurga. Jadi ini adalah satu hikmah kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad, kerana kehidupan kita begitu pendek, maka hendaklah kita merebutnya untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okeylah, baiklah. Ustaz Adik, saya pula nak tanya. Okey. Bulan selalu 10 malam terakhir ni orang akan pergi qiyam dekat masjid, orang akan lebih meningkatkan ibadah mereka. Jadi apakah amalan yang digalakkan ketika 10 malam terakhir ni? Alhamdulillah Apakah amalan yang boleh kita lakukan pada 10 malam terakhir? Okey. Saya nyanyi sikit lah. Selalu saya dengar di Radio Warna. Saya nyanyi sikit lagu ni. Kemudian saya terangkan apa maksud lagu ni. Sekaligus lagu ni akan membawa kita apakah amalan yang kita akan lakukan. Harap jangan padam Jangan rendahkan suara ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Turunlah malaikat dan ruh diizin Tuhan mereka membawa kabar berita bahawa amalan diterima. Jadi apa maksudnya itu? Maksudnya malaikat Jibril, turunlah malaikat dan roh. Roh itu bukan roh orang mati. Roh itu gelaran nama bagi Jibril. Jibril, Jibril alaihissalam. Jibril, Jibrail sama. Atau kita panggil, Allah gunakan bahasa yang halus, roh. Jadi malaikat Jibril dan lain-lain malaikat turun dari Sidratil Muntaha ke bumi dengan izin Allah. Untuk apa? Untuk bertemu. Dia datang. Dia cari orang yang sedang beriktikaf di masjid. Itu satu amalan yang boleh kita buat. Selain itu, dia mencari-cari orang yang bersolat. Dia seolah-olah macam Bluetooth, Kalau you trace together, ada Bluetooth, dia boleh connect. Yang ini malaikat dia tak payah Bluetooth. Dia tahu kat rumah ni sekarang ada orang semayang. Dia pergi, dia menyaksikan. Bluetooth secara natural. Dia mencari orang yang bersolat. Orang yang sedang membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Segala macam. Bertahmid. Bertahlil. Bukan tahlil arwah. Tahlil la ilaha illallah. Orang yang menyebut la ilaha illallah. Dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu kalau orang uzur, perempuan yang uzur, tak boleh sembahyang, tak boleh iktikaf, tak boleh. Bangunlah juga pagi, siapkan barang makanan orang yang bersahur, kemudian ambillah tasbih. Contoh macam saya ni. Duduk. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kok malam tu malaikat lalu? Tak semayang. Uzur, kata malaikat-malaikat tahu. Oh, tapi dia bertasbih. Apa akan terjadi? Dan pada malam itu juga, malaikat akan mencari-cari orang yang melakukan kebaikan kerana Allah, membaca Quran dan sebagainya. Jadi apa tahu? Jadi bila malaikat nampak kita buat amalan-amalan yang macam sebutkan tadi, malaikat akan sebut, amin. Malaikat aminkan perbuatan kita tu. Jadi bila malaikat aminkan,
dapatlah kita malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang tak boleh cakap tau moment dia. And the moment. Sekejap kau tengah baca subhanallah, subhanallah, malaikat tengok, ya Allah ada infarid, dia sedang bertasbih. Dapat saat Lailatul Qadar. Semata-mata pegang tasbih tak sampai 5 kg. Okey? Jadi macam ginilah. Jadi penuhkan malam kita dengan ibadat. Apa yang boleh kita buat? Baca Quran, baca hadis, bertasbih, dengar ceramah. Okey, segala macam sekarang dengar ceramah macam gini lah. Dapat pahala. Lailatul Qadar, diberi pahala berapa second ni awak dengar. Mungkin berapa saat. Dan kalau tak mampu, jika tidak mampu melakukan amalan yang banyak, sekurang-kurangnya solat isyak berjemaah. Nombor 1. Yang kedua, solat tarawih di masjid atau di rumah berjemaah. Yang ketiga, solat subuh berjemaah. Kerana fadilat dia besar tau. Kalau awak solat isyak berjemaah, seperti awak bangun semayang malam. Kalau awak semayang subuh berjemaah, pahalanya seperti awak beribadat sepanjang malam. Terkena pula dikenin kan dengan malam Lailatul Qadar, pahala awak dapat besar. Bukan calang-calang pahalanya 1000 bulan. Kalau awak kira, lebih kurang 83 tahun, 4 bulan penuh beribadat kepada Allah. Masya Allah, besok kita mati terperanjat. Kata malaikat masuk surga. Ya, aku hidup 60 tahun, apa amalan ada? Malaikat bentangkan. Macam ginilah contoh. Kau tengok, umur kau 15 tahun, jumpa Lailatul Qadar. Next year kau tak jumpa pasal kau pergi Lailatul Bazar. Contohlah. Minta maaf kakak bazar. Tapi tak ada bazar. Tak ada bazar. Dia tahu tak ada bazar. Online. Tengok online. Itu online kek. Kek segala macam. Boleh, tapi berpada-pada. Kalau tengah send tu, nak send kuih tart. Subhanallah, alhamdulillah. Tadi bertasbih. Itu maksud saya lah. Jadi jangan lepaskan Lailatul Qadar ni. Minta tolong. Saya merayu. Pasal ini serius. Ini ibadah ni serius. Diberi kepada umat Nabi Muhammad. Kerana umur kita pendek, tak tahu. Saya pun tak tahu bila saya habis. Jadi kita sama-samalah. Mudah-mudahan bila dah dengar ni ramai-ramai insaf, ramai-ramai fokus untuk beribadah. Tak kira lah bertasbih ke apa. Basahkanlah lidah kita. Ingatkan hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya pada malam Lailatul Qadar itu, kerana kalau sambungan lagu tu lagi, di malam kemuliaan sehingga terbit fajar subuh. Berkekalan waktunya tu dari maghrib terus sampai fajar subuh. Sebab itu nanti kita boleh mengenali Lailatul Qadar bilakah malamnya? Selepas solat subuh. Itu nanti kalau ada soalan baru kita boleh cakap macam mana. Okey, silakan. Saya rasa saya nak kena buat konsert 1 jam khas untuk Abi. Jadi minta maaf lah sini memang gini. Tak ada siapa-siapa nak sponsor konsert dia, bolehlah PM kita kalau tadi macam dia cakap ada makcik-makcik nak kasih kuih tart ke apa kan. Bolehlah, jangan segan-segan boleh hantar sini. Jangan segan-segan. Okey, baiklah. Jadi dipendekkan cerita tu, dia tak ada ibadah yang spesifik lah. Jadi lebih baik kita lakukan apa yang kita mampulah di malam-malam terakhir ni lah. Jadi Ustaz Fatah, apakah tanda-tanda Lailatul Qadar tu? Macam mana kita nak tahu kita dah jumpa tu Lailatul Qadar? Baik, tanda-tanda Lailatul Qadar, sebelum kita nak kenal tanda tu sendiri, bukan tanda-tanda yang buruk lightning tu bukan. Tanda yang kita nak kenal bukan tanda-tanda. Okey, silakan Ustaz Fatah. Silakan, maaf. Entertainment sikit minum kopi dulu. Sebelum kita mengenal tanda Lailatul Qadar, kita nak kena faham ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban." Kepada siapa yang mendirikan, menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan penuh mengharapkan keampunan, dengan penuh keimanan, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa dia. Kalau ikut lafaz hadis ni dia ada 2. Satu, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, man qama Lailatul Qadri, bermaksud siapa yang mendirikan ataupun menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi maknanya 2 perkara ini dalam bulan Ramadan yang sangat besar khasiat, bukan khasiat dia punya kelebihan dia. Jadi kita kalau boleh kita dapatkan sebab kita bukan sahaja kita nak kenal tanda tu, tapi kita nak
kalau boleh kita nak orang yang mendapat Lailatul Qadar. Sebab kalau kita fikir tanda, kalau kita lihat tu dah tanda tu. Tanda Tanda ya. Okey. Kalau kita nak kejarkan tanda-tanda dia, bermakna kita dah terlepas Lailatul Qadar. Sebab apa yang disebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar itu akan muncul di esokan harinya. Yang mana malam itu tidak terlalu panas. Malam selalu kita akan rasa dingin lah. Tapi kita tak rasa begitu panas. Kemudian tandanya tidak terlalu dingin. Maknanya dia tak panas, tak dingin. Cuacanya susahlah nak sebut. Sebab saya tak tahulah saya pernah dapat ke tidak Lailatul Qadar. Mak ni satu keinsafan ni. Yalah betul. Sebab tak dapat rasa. Belum pernah rasa seperti ini. Tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Dan besok harinya matahari terbit warnanya putih bersih. Boleh kita tengok matahari. Jangan tengok. Kalau pakai cermin mata okey, cermin mata yang shade. Kalau tak sakit mata boleh buta. Okay. Kemudian tidak banyak mengeluarkan cahaya. Matahari tu dia tidak banyak keluarkan cahaya. Pasal apa? Sebabnya dia terlindung oleh para malaikat yang turun naik ke langit. Jadi ini satu keistimewaan. Dan cahaya matahari tu dia terlindung dengan sayap-sayap para malaikat. Kerana malaikat turun naik. Jadi kita tak boleh nak bayangkan lah. Sebab kalau kita bayangkan macam seekor binatang yang ada kepak tu, dah jadi kita dah menyamakan itu dengan malaikat kan. Tapi pokoknya bukan daunnya. Pokoknya tu daun bidara. Daun bidara ya, sapu garam kasar ya. Pokoknya cahaya matahari tu dikepung oleh sayap-sayap para malaikat. Kerana para malaikat naik turun. Dia macam ibarat membawa segoni pahala tu dibawa kepada Allah. Bukan pahala, maksudnya amal ibadah tu. Dia bawa ke atas, jumpa kepada Allah. Okey, ini adalah amalan-amalan si fulan. Jadi Allah pula kata okey. Kemudian dia turun lagi, ambil lagi orang lain pula. Jadi busy diorang. Busy. Jadi traffic time tu pagi Lailatul Qadar sangat busy. Jadi disebabkan traffic terlalu busy, cahaya matahari pun dikepung. Terlindung. Jadi ini adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dan juga tanda-tanda kalau besok paginya selalu 10 malam terakhir dia ada tanda-tanda juga. Tanda-tanda macam tadi Ustaz Adik kata, tanda-tanda Lailatul Bazar. Ni pun ada juga. Sebab orang dah masuk 10 malam terakhir jadi dia sibuk. Macam nak tahu tanda-tandanya? Sibuk nak cari langsir, sibuk nak cari cushion. Mula dihayalkan dengan sesuatu yang Allah sengaja uji. Betul. Saya Jadi terasa cari ni. kuih. Aku pun terasa juga. Bukan apa, kita boleh. Kita boleh merayakan dengan perayaan Idul Fitri, tak jadi masalah. Tapi jangan sampai kita leka. Jangan kita mulakan terlalu awal sampai kita terlepas Lailatul Qadar. Jadi kita nak rebut. Lailatul Qadar cuma datang pada bulan Ramadan. Dia tak datang bulan lain. Jadi sebaiknya kita rebut. Betul. Selagi ada masa, selagi ada peluang, selagi ada nyawa, teruskan. Betul. Kita tak tahu tahun depan kita jumpa Ramadan ke tidak. Betul. Rugi sibuk belanja nak raya, malam mulia tu turun, kita sendiri tak buat amal ibadah lah. Kita yang sendiri rugi. Jadi Ustaz Adik, kalau orang tu dah tahu dia dah menemui Lailatul Qadar, apa yang patut dia lakukan atau dia baca? Okey, kalau sambungan cerita daripada Ustaz Fatah ni, dia gini. Kalau seseorang itu sudah pun melihat ataupun sudah jumpa atau sudah rasa itu malam Lailatul Qadar, kata ulama, sunat hukumnya tidak menceritakan kepada orang lain. Kerana apa? Takut riak, takut ujub. Nanti dah mula malas. Aku dah jumpa Lailatul Qadar. Tahun depan tak payah lagi puasa. Dia dah Terima fikir kasih. dia dah naik. Ya, dia fikir dia rank dia sudah naik. Okey. Jadi, saya teringat daripada Aisyah, isteri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Rasulullah ajarlah bila kita jumpa malam Lailatul Qadar, kita berdoa. Atau kita jumpa ke tak jumpa ke setiap malam, jangan lepaskan doa ini. Sebagaimana yang dia diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, kalau kita ramai, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni tadi bahasa Arab ni. Okey, saya dan kami. Itu bezanya. Maksudnya Allahumma ya Tuhan kami, innaka afuwun, engkau ni maha sukanya, maha pemaaf. Okey.
pemurah dan senang kepada orang yang minta pengampunan, maka kau ampunkanlah kami. Okey. Sebenarnya dulu, masa zaman Nabi masih hidup dulu, Lailatul Qadar ni diketahui oleh sahabat. Sehingga mereka bertengkar. Bertengkar macam mana? Aku dah tahu lah atau kadar gini, atau kadar gini, atau kadar gini. Sekali dengan kuasa Allah SWT, satu malam tu bila Rasulullah bangun, maklumat tentang Lailatul Qadar itu sudah hilang. Ditarik pada Nabi dan ditarik pada sahabat. Lepas tu Nabi keluar, Nabi jumpa pada sahabat. Apa sudah jadi ni? Korang bertengkar-tengkar tentang Lailatul Qadar sampai maklumat tentangnya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, terus Nabi kata, okey macam ginilah. Aku dapat sikit clue. Cakapnya gitulah. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Jadi kat sini pengajarannya apa? Kalau nak jumpa Lailatul Qadar, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Memang tak bagus bertengkar ni. Awak tengok, tadi saya cerita, sahabat asalnya ada. Kerana sikit aja bertengkar. Aku tahu Rasulullah bilang gini-gini. Macam berhujah kita gini, hujah ilmiah. Saja surga. Sehingga kan Allah tarik maklumat tu. Sampai Rasulullah kata, carilah pada malam-malam yang ganjil. Yang saya cakap ni betul. Saya bukan dengar cerita dongeng. Ini daripada seorang penulis. Bukan penulis lah, orang tokoh hadis di Malaysia, Ustaz Umar Muhammad Noor, Dr. Umar Muhammad Noor. Dia pernah letak kat dalam Instagram dia. Begini, jadi jangan bertengkar malam tu, tolong tenang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketenangan, kesejahteraan sampai pagi. Kalalah malam tu bergaduh laki bini, bergaduh dengan jiran, tak adalah. Waalaikumsalam. Takut memang tak jumpa malam Lailatul Qadar. Jadi saya cakap berdoalah tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan macam mana Ustaz Patah cakap, beribadahlah. Kalau sibuk-sibuk macam mana online ke apa, beli baju, ibadat tu semua jangan lupa. Sentiasa dengan Quran, sentiasa dengan zikrullah, membaca qul huwallah atau apa saja yang mudah bagi awak. Mudah-mudahan dapatlah. Saya doakanlah semoga diri saya, dua sahabat saya dan kepada kru-kru yang terlibat serta semua orang Islam yang menyaksikan rancangan ni, mudah-mudahan diberi kurnia besar oleh Allah, iaitu berjumpa pada malam jumpa dan dapat beribadat pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin. Tak cukup jumpa tapi tak buat apa-apa. Tengok Lailatul Qadar diam aja, tasbih pun terlepas. Tak betul Lailatul Qadar habis sia-sia. Mesti dengan amal soleh, dengan niat-niat ikhlas, dengan apa? Dengan keazaman. Dan kalau betul-betul orang yang jumpa malam Lailatul Qadar, awak tengok perangai dia. Dari next year ke next year, kalau betul-betul dia jumpa, orang dia akan konsisten. Ibadah dia konsisten. Dia bukan on off punya ibadah. Bulan puasa kita koma ibadah, serban sampai atas langit tinggi. Jubah sampai sapu lantai. Habis Ramadan, serban ke mana, tasbih ke mana, Quran ke mana. Awak tengok kesan Lailatul Qadar, dan bukan kata kesan Lailatul Qadar, kesan ibadat itu. Roh ibadat tu sudah menjiwai. Sudah tidak ada awak menjiwainya. Ini alamat tak baiklah, alamat innalillah punya. Okey, wallahu alam. Silakan kepada pengerusi ya. Moderator. Innalillah lah kita. Tak ada lagu Tak adalah. Tak Dah berhenti dah dia. Dah. Nanti kami orang tak ada cek makan macam mana. Tunggu next show. Bye. Jadi itulah sikit sebanyak tentang Lailatul Qadar, sejarahnya dan signifikasinya. Dan dipendekkan, tiada amalan khas di malam Lailatul Qadar. Kita buat apa yang kita mampulah. Kita ngaji ke, kita solat malam ke, kita zikir ke, bersedekah, berbalik pada diri kita sendirilah. Dan juga tadi Ustaz telah mengongsi apakah tanda-tandanya dan doa yang harus kita baca. Jadi kalau siapa yang terlepas, tak kisah, boleh rewind. Ni video masih boleh rewind. Boleh tangkap balik doa yang tadi Ustaz adik kongsi. Jadi semoga dengan episod ini membakar semangat anda semua untuk mencari Lailatul Qadar, untuk meningkatkan ibadah anda semua. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa minggu hadapan, episod terakhir buat Nur Ramadan. Dan dengan itu, Assalamualaikum. Saya serahkan anda kembali kepada Ramdan dan Ayu. Itu
Itu dia. Lailatul Qadar. Now you know more about Lailatul Qadar. Yes. Yes. Oi, I didn't know yang pasal matahari is not that panas because malaikat naik turun. Imagine Imagine kalau kita macam tadi apa ni ustaz cakap apa dulu dia punya sahabat-sahabat boleh nampak tau Lailatul Qadar sampai Tuhan tarik dia punya nikmat. Imagine kalau kita ni sekarang nampak malaikat turun naik. Ini memang net you first thing dia buat. Macam ni. Handphone. First thing Snapchat lah, IG stories Confirm. Tapi tu, apa ni ustaz cakap apa? Jangan bilang sesiapa kalau anda mendapat Lailatul Qadar. Syukurlah. Dengan riak. Dengan riak. Jangan riak. Ustaz, apa hukumnya riak, Ustaz? Apa hukum dia? Kita tak belajar, kita pun tak tahu kan? Tapi tak baiklah sifat-sifat arrogant ni riak ni. Kalau kita dapat, alhamdulillah kita syukur. Tapi itulah I find it very fascinating tau. Pasal tiba-tiba lembut pula. I find it fascinating lah. Pasal apa ustaz cakap satunya kalau kita mendapat Lailatul Qadar ni dia sama seperti kita beribadah 1000 bulan. That's like 83 years. 83 years guys. Lama tau. You imagine tau, you dapat Lailatul Qadar tu, you cuma setakat zikir alhamdulillah. Sama seperti you cakap alhamdulillah for 83 years tau. 83 years. Kau imagine kau cakap alhamdulillah for 83 years. I cannot imagine. Banyak tau. That's something like all of us have to kejar for. And I find it very touching lah. Pasal apa my macam bila I tadi dengar kan. So macam sahabat tu complain lah. Tak tahu lah, bukan complain lah, macam curhat dia punya word Dia macam cakap macam mana kita nak samakan dengan lifespan yang lama-lama kan. Dulu dorang punya lifespan kan berapa ribu tahun, 100 tahun, 300. Macam mana nak samakan the quantity of ibadah tu. Jadi Tuhan sayang kita sangat, dia kasih kita Lailatul Qadar. Itu pun kita pergi, macam tadi ustaz cakap apa, Lailatul Bazar. Janganlah selalu bazar. Memanglah persiapan raya tu pun penting lah juga. Tapi ada masa kita selitkanlah. Jadi dah nak 10 hari ni kita samalah dengan Tok Dan ni kan, kita pun carilah Lailatul Qadar kalau dapat Cari, kita dah InsyaAllah cari. dapat, mesti dapat. InsyaAllah. Yes. Jadi sebelum kita dah nak raya ni guys. Dah nak raya ni lagi berapa hari je kan? Dah lah, berapa hari je. Lagi berapa hari je kan? Actually next week dah puasa. Next week dah last puasa lah Lagi berapa hari je. So anda di situ ingatlah kalau nak pergi this year tak ada bazar pun. Lupa pula aku. Bazar online mungkin ada. Okay. Jadi sebelum kita nak mempersiapkan hari raya ni, jom kita berterima kasih kepada Abang Firdausi, sponsor Nur Ramadan series kita. Kalau anda nak cari rumah, carilah Firdausi. Nak beli rumah, nak beli apa-apa pasal rumah ke, carilah Firdausi. DM dia, PM dia, telefon dia, dia mesti angkat. Kalau tak angkat, call lagi. Itu dia. Kita jumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum.